semuanya tinggi. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi buah tin dan zaitun dan gunung Tursina serta negeri Mekah yang aman ini, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Kemudian jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu, kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. Jika demikian kekuasaanku, maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta, berkata tidak benar mengenai hari pembalasan sesudah ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanku mengadakan hari pembalasan itu? Bukankah Allah yang demikian kekuasaannya seadil-adil hakim? Surah At-Tin ayat 1 hingga 8. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا اللعان. Rawahul Bukhari. Maksudnya, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, berilah makan kepada orang yang kelaparan dan lawatilah orang yang sakit dan bebaskanlah tawanan kamu. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Anda anggota koperasi atau usahawan koperasi mahupun individu yang berminat untuk mendalami ilmu tentang tadbir urus koperasi dan perniagaan? Jom sertai kursus di Institut Koperasi Malaysia, IKMA. Kami menyediakan pelbagai jenis kursus dan latihan khas untuk para kooperator dan usahawan. Maklumat lanjut layari www.ikma.edu.my atau ikuti kami di Facebook Institut Koperasi Malaysia. Institut Koperasi Malaysia, pencetus minda koperasi negara. Ikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan berlengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin. Man, kau dah daftar korban? Haluan dah buka pendaftaran. Tak pastilah. Kenapa? Maklumlah pendapatan terjejas. Kos sara hidup tinggi. Pendaftaran di surau dan masjid pun terhad. Itulah korban namanya. Berkorban harta benda semata-mata untuk mendapatkan redha Allah. Lagipun dengan haluan, satu bahagian serendah RM320 saja tau. Oh, betul juga kan? Lagipun setahun sekali aja. Aku daftar sekarang lah. Jom laksanakan ibadah korban bersama haluan. Daftar di korban.haluan.org.my atau hubungi 011-2051-1909. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman. Kembali bersama Radio IKIM, Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia bersama Destinasi pada waktu ini. Masih bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Alhamdulillah, terima kasih kepada para pendengar yang mendengarkan Radio IKIM melalui 15 frekuensi seluruh Malaysia dan dapatkan info tersebut di www.ikim.my dan di media sosial juga. Siapa yang nak tahu frekuensi di mana sahaja anda berada, dan untuk anda yang suka dengar dari apps, boleh download apps Radio IKIM di Audio Plus. Dan untuk para pendengar, kita ada perkongsian satu hadis dan hadis petang ini tentang haji mabrur menghapuskan dosa seperti bayi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja hadzal bait falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kama waladathu ummuh. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melaksanakan ibadah haji semata-mata kerana Allah dan ia tidak menuturkan perkataan keji dan tidak melakukan kefasikan keluar dari ketaatan, maka ia akan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya, bersih dari dosa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Alhamdulillah, hadis ini hadis sahih, dan pengajaran dari hadis ini, orang yang melaksanakan ibadah haji dengan tidak melakukan perkara yang dilarang akan diampunkan dosanya, bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Haji mabrur adalah haji yang dilaksanakan dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana hendak melancong, berjual beli dan seumpamanya. Pelaksanaan haji juga dengan kifayat atau tata cara yang betul sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW akan menghasilkan pahala yang besar, iaitu syurga dan keampunan dosa. Justru seorang yang mahu melaksanakan ibadah haji mestilah memahami hukum-hukum berkaitan haji dan menjauhi perkataan yang kotor dan perbuatan fasik. Ibadah haji yang dilaksanakan akan menjadi penghapus dosa apabila dilaksanakan mengikut peraturan dan meninggalkan larangan. Ayuh sama-sama pastikan ibadah haji yang dilakukan mengikut peraturan dan mematuhi larangan agar ia menjadi
pengampun dosa kita, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para pendengar, banyak perkongsian insya-Allah selepas ini yang pertama rancangan Imanunah, Iman Kami bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami di destinasi IKIM Inspirasi Emporiah Islami. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Aku memohon ampun, ya Allah, yang menerima taubat, ya Allah. Aku memohon ampun, ya Allah, dari segala dosa, ya Allah. Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Aku memohon ampun, ya Allah, yang menerima taubat, ya Allah. Aku memohon ampun, ya Allah, dari segala dosa, ya Allah. Astaghfirullah, Astaghfirullah, ampunkan dosaku, Bali Pulau, Pulau Pinang, 102.7 FM. Halo, jiran sebelah. Masuk rumah baru ke tu? Mesti beli Ella Furniture tau. Rumah saya pun semuanya Ella Furniture. Ada lebih 200 warna dengan fabrik anti cakar dan anti kotor untuk dipilih. Boleh sesuai padan dengan warna dinding rumah. Ramai artis Malaysia pakai Ella Furniture. Pergi je Facebook Ella Furniture Malaysia dan tengok live diorang. Atau layari ellafurniture.com.my. Ella Furniture. Tak pernah tak cantik. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu
kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wudu. Assalamualaikum. Saya Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Perasan tak kadang-kadang hati rasa tak tenang? Boleh jadi sebab jauh daripada Allah. Sebab itu kita dianjurkan untuk berkorban. Diri akan lebih tenang sekaligus akan dekat dengan Allah. Saya syorkan anda buat korban bersama Serantau Muslim. Untung berganda, pahala korban dapat, pahala sedekah pun dapat. Serantau Muslim akan bantu anda sedekah daging korban kepada fakir miskin dalam dan luar negara. Jom berkorban. Layari korbanmudah.com sekarang. Tok berulangi, layari korbanmudah.com. Negeri Sembilan 102.7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM. Dan untuk petang ini bersama Destinasi kita masih bersama untuk rancangan setiap hari Khamis. Rancangan Imanuna Iman Kami. Dan untuk anda boleh tonton di YouTube IKIM Media dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan boleh juga tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini kita mengalukan kehadiran insya-Allah bersama tetamu yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ada di konti IKIM pada waktu ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khair. Kaifa haluki? Alhamdulillah ana bi khair insya-Allah. Terima kasih Doktor masih meluangkan masa untuk Imanuna pada petang ini dan insya-Allah Doktor akan membincangkan tentang pembahagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari kitab kita Al-Muqaddimat. Dan untuk waktu ini bersama Doktor untuk mukaddimah ini silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Datin Mona, Doktor, kepada segenap asatizah para alim ulama, kepada ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang berada di luar sana yang sentiasa bersama kami di rancangan Imanuna pada Khamis 5.15 petang. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah pada petang hari ini kita akan menerangkan tentang pembahagian sifat-sifat Allah yang nanti akan disusuli dengan pembahagian sifat ma'ani. Jadi kenapa perlu membahas pembahagian sifat-sifat Allah? Kerana seperti yang telah diterangkan bahawa Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala ketika mengarang kitab Muqaddimat ini, dia ibarat seperti suatu kitab yang menjadi kunci untuk memahami konsep akidah Ahli Sunnati wal Jamaah dengan mengikut jalan sifat 20. Jadi bagi perbahasan yang sedikit tinggi atau dipanggil bukan tinggi sebenarnya, lebih kepada pertengahan, jadi bukan advance tapi masih dalam akidah pertengahan. Jadi kita di dalam membahas atau mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mengetahui sifat-sifat dan af'alnya. Jadi kan kita wajib untuk mengenal Allah SWT. Bila kita kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, berarti zat yang kita sembah semata-mata adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah pertanyaan, siapakah Allah Subhanahu wa taala? Maka kita tak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang dan tidak boleh dan tidak dapat membayangkan dan menggambarkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah dijelaskan oleh ulama, kullu ma yatabadaru fi dhihni Allah Subhanahu wa taala munazzahun an dzalika, iaitu segala apa yang terlintas pada fikiran dan hati kita,
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala disucikan dari segala perkara tersebut. Kerana apa? Kerana khayalan, fikiran, gambaran yang ada pada kita adalah hakikatnya sebuah arad, iaitu sebuah perkara yang terjadi dari ketiadaan, dan dia adalah perkara yang baru. Allah Subhanahu wa taala disucikan daripada segala jenis perkara yang baru. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka kita dapat mengenal Allah adalah dengan mengenal sifat-sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan mengetahui sifat-sifat dan perbuatan ini, semuanya akan mengisyaratkan atau menunjukkan, akan mengisyaratkan atau mengarahkan kita kepada wujudnya Allah SWT dan kenal Allah SWT. Ini. Dan kita tahu bahawa Allah SWT seperti dia adalah zat yang bersifat sekian. Misalan dia, contoh dia, itu untuk satu-satunya cara untuk mengenal Allah. Kan, selain daripada kita dengan banyaknya amalan kita untuk menguatkan keimanan kita dan istiqamah kita dalam agama yang mulia ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka ulama di dalam pengajian akidah ini membincangkan bahawa sifat Allah ini dibahagi kepada 4 bahagian. Okey, kerana apa dibagi 4 bahagian? Melihat dari sisi apa? Dipanggil macam tu. Dari perspektif apa? Boleh faham kan? InsyaAllah. Maka yang pertama adalah iaitu sifat yang mengibaratkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Yang maha tinggi, maha esa, maha agung. Maka sifat bagi ini adalah hanya ada satu sifat yang dipanggil dengan sifat wujud. Jenis sifat ini iaitu dipanggil dengan iaitu sifat nafsiyah atau sifat zatiyah. Sifat yang menerangkan atau menjelaskan iaitu zat Allah itu sendiri. Nafsiyah, zatnya, zatiyah. Itu yang pertama, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Yang kedua adalah sifat yarji'u ma'nahu ila salbi naqsin mustahilin ala maulana tabaraka wa ta'ala. Iaitu sifat yang kembali maknanya untuk menjelaskan menafikan atau negating itu menafikan atau menghilangkan perkara yang mustahil atas Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sifat-sifat yang bila kita kata Allah bersifat dengan sifat ini menunjukkan bahawa ia membatalkan lawan daripada sifat tersebut. Means impossible Allah SWT bersifat dengan lawan daripada sifat yang kita tetapkan tadi. Ini yang dipanggil dengan sifat salbiah. Seperti hanya bila kita kata Allah SWT ini esa. Kan? Esa berarti bukanlah 2, bukanlah 3. Bila kita kata Allah SWT ini sedia ada, maksudnya bukan dari tiada kepada ada. Bila kita kata Allah SWT ini kekal, berarti kita menetapkan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sirna. Bila kita kata Allah Subhanahu wa taala ini berbeza dengan makhluk, berarti kita menetapkan bahawa Allah Subhanahu wa taala ini tidak menyamai makhluk sama sekali. Berbeza dengan makhluk, berarti tidaklah sama dengan makhluk. Bila kita kata Allah Subhanahu wa taala al-qiyamu binafsih, iaitu zat Allah SWT berdiri dengan sendirinya, berarti Allah SWT ini bukanlah sifat yang berhajat pada zat, akan tapi dia adalah zat yang bersifat. Dan bukanlah Allah Subhanahu wa taala ini zat yang memerlukan zat lain atau memerlukan perkara lain yang menjadikan ia, yang mendefinekan ia, yang menentukan ia. Tidak. Kerana Allah SWT adalah zat yang maha berdiri sendiri. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Berarti dia adalah zat yang bersifat. Maka ini dipanggil dengan sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Bahasa Melayu dia sifat-sifat yang dengan menetapkannya
adalah untuk menafikan lawan yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu atau bahasa Inggeris dia negating attributes. Ni. Dan yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan adalah perbahasan yang dipanggil dengan sifat al-ma'ani. Sifat al-ma'ani. Dan inilah tempat perbahasan yang akan dibahas pada setelah perbahasan yang ini. Dan insya-Allah kita akan syarahkan sifat ma'ani ini setelah ini insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat kepada golongannya. Hadis riwayat Muslim. Radio IKIM membawa kepada anda lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Akan terjadi. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Benar dalam hadis Nabi menyebutkan tentang idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bi thalathin. Ya, hadis itu saya tak payah baca, bukan kita nak bincang. Tetapi kita selagi hidup kita terlupa kita ini ada nikmat untuk buat dan power to choose to do. Power untuk pilih nak buat. Hari ini kita nak buat baik, kita boleh pilih. Hari ini kita tak nak buat baik, kita boleh pilih. Hari ini saya nak beristighfar, kita boleh pilih. Hari ini kita nak berselawat, kita boleh pilih. Tetapi apabila Nabi menyebutkan kalimah in qata'a, maknanya kita tahu bahawa maka jadi terputuslah. Sebab inqata'a adalah satu perbuatan yang berlaku kerana ada benda yang berlaku sebelum daripadanya. Maknanya maka jadi terputuslah. Dan saat manusia berada pada posisi jadi terputuslah, dan itulah kata ulama penderitaan yang paling sengsara bagi ahli kubur. Dia rasa nak taubatlah, boleh taubat, tapi bagi ahli kubur, aku nak taubat, tetapi peluang taubat telah tertutup, terpeteri sama sekali. Aku nak selawat pada Nabi, tetapi ingat, saat masuk dalam kubur, takkan mampu seseorang itu berselawat pada Nabi. Hari ini, ya Allah, kita ada duit, kita nak infak kepada tempat yang baik, kita boleh lakukan. Tetapi dia alam kubur, sebab dia alam jazab, bukan alam amal. Saat tersebut inqata'a, makna langsung tak ada peluang untuk kita dapat melakukan semua kebaikan tersebut. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Imanuna, Iman Kami. Dan untuk waktu ini masih bersama Yang Berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Masih menceritakan tentang pembahagian sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk para pendengar, untuk anda boleh tonton di YouTube IKIM
Media. Soalan pertanian boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini bersama doktor kita sambung kembali doktor untuk sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, InsyaAllah pada kali ini kita terangkan pula pembahagian ketiga. Jadi yang pertama tadi adalah sifat nafsiyah, yang kedua adalah sifat salbiyah, dan yang ketiga adalah sifat ma'ani. Apakah itu sifat ma'ani? Disebut di dalam kitab-kitab dan terutamanya syarah kepada Al-Muqaddimat, sifat mahani adalah ibaratun anis sifatil wujudiyati al-qaimati bidhatil aliyah. Maksud dia, sifat ma'ani ini diibaratkan sebagai sifat yang wujud. Sifat yang wujud yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kata ibarat bagi sifat yang wujud, maksud dia apa? Maksud dia sifat ma'ani ini wujud dalam erti, kan kaedah yang pernah saya jelaskan, wujud adalah perkara yang sah untuk dilihat. Maka sifat wujud Allah SWT, sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat yang seumpama Allah membuka hijab kita, nescaya kita akan melihat sifat tersebut. Ini maksudnya kita akan melihat sifat tersebut. Tapi of course di dunia ini kita terhijab. Kita terhijab. Tapi di akhirat nanti wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Iaitu wajah-wajah orang mukmin itu nanti berseri-seri kerana melihat kepada Tuhannya, kan? Hadirin wal hadir hafizakumullah. Jadi sifat ma'ani itu sifat yang wujud. Dia bukan hanya amrun i'tibari, sifat yang hanya ada dalam fikiran, tidak ada dalam alam nyata, bukan. Tapi dia adalah benar-benar yang wujud, yang kalau dibukakan kasyaf dapat dilihat. Lepas tu yang berdiri pada zat. Kerana sifat itu dia berdiri pada zat, dan ini insya-Allah kita dah terangkan pada pertemuan minggu-minggu yang telah lampau. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sifat ma'ani menurut ulama yang disepakati. Maksud dia ada yang sepakati, ada yang tidak disepakati. Yang disepakati adalah 7 sifat, iaitu qudrah, sifat kuasa, iradah, hendak, ilmu, hidup, sama mendengar, basar melihat, dan kalam, firman. Jadi ini adalah sifat yang sepakat. Ni hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kalau ada yang kata Allah ni tak kuasa, boleh menyebabkan jatuh kufur, menafikan. Maksud dia menafikan tu apa? Dia kata Allah tak ada berkehendak. Dia ni Allah tak ada ilmu. Ini boleh menyebabkan seorang itu gugurnya iman. Allah ini tidak hidup, berarti mati. Ini boleh menyebabkan gugurnya iman dan lain-lain. Akan tapi ulama berbeza pendapat. Apakah ada sifat ma'ani lain daripada 7 ini? Kan kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Total ada 7 sifat ma'ani. Apakah ada selain 7 ini? Jadi ulama macam ni, dia tidak membatasi. Dia tidak membatasi, dia tak limit, hanya ada 7 saja. Tak boleh lebih, tak, dia tak macam tu. Cuma yang disepakati adalah 7. Lepas tu perbahasan dia, apakah Allah SWT ada selain 7 ini? Benda ini adalah Allah SWT disifati dengan segala sifat kesempurnaan. Cuma khilaf, apakah contoh dia? Kita menetapkan idrak, sifat mencapai, kan? Sifat mencapai, ni capaian lah, idrak. Saya tak tahu nak terjemah apa, tapi ini yang dijumpai dalam Qamus Hamidi. Dia memang menukilkan
bahawa idrak diterjemah dengan sifat mencerap, mencapai. Lebih kurang macam tu. Kamus Hamidi yang dicetak oleh Akademi Jawi Malaysia. Jadi di situ ada penjelasan, maksudnya ada nukilan tu. Kerana bahasa Indonesia diterjemah lain, kan? Menemu. Bahasa Indonesia dia guna penemu, sifat menemu. Itu. Tak apalah. Okey, inti dia, ini ada khilaf di kalangan ulama. Sama ada menetapkan idrak termasuk sifat ma'ani atau tidak. Ada ulama menetapkan bahawa idrak ini atau sifat mencerap ni atau mencapai ni, dia adalah termasuk daripada sifat ilmu. Means bila kita menetapkan sifat ilmu, berarti samalah. Lebih kurang macam tu. Jadi tak menjadikan satu sifat yang sendiri. Ada yang kata ya, dia ada sifat idrak. Iaitu sifat idrak ini yang dipegang oleh Al-Imam Al-Baqilani, Al-Qadi Al-Baqilani Al-Maliki dan juga Al-Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Ada yang kata iaitu dia tawakuf, means dia tidak membahas. Maksudnya dia tak tahu. Dia tidak ada stand. Dia abstain lah kira. Kan kita kalau kat United Nation ada suara abstain. Lebih kurang macam tu. Tawakuf kita panggil atau bilwaqfi. Dan ini yang terbaik menurut Al-Imam As-Sanusi, wahwa ahsanuha, yang terbaik. Jadi dia tidak menetapkan, dia tidak menafikan, dia tidak kata kembali kepada ilmu, tapi dia kata tawakuf. Dia waqfi. Jadi dia abstain untuk memberi pendapat pada perkara ini. Kerana kita disuruh dalam ayat Al-Quran, janganlah kita disuruh untuk menahan perbicaraan kita pada perkara yang tidak kita ketahui. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey, sifat ma'ani ini yang kita akan syarahkan perbahagian daripada kitab Al-Imam Sanusi yang mukadimat ini. Tapi sebelum untuk masuk ke situ, perlu untuk kita jelaskan pula sifat yang keempat. Yang keempat, pembahagian keempat, iaitu sifat maknawiyah. Tadi ada sifat ma'ani. Ma'ani ni plural bagi makna. Sekarang maknawiyah. Apakah itu sifat maknawiyah? Iaitu sifat-sifat zat yang lazim bagi sifat ma'ani. Maksud dia apa? Bila kita kata sifat ma'ani Allah, termasuk darinya adalah ilmu. Berarti Allah SWT ini adalah adanya zatnya yang alim. Adanya ia yang berkuasa. Adanya ia dalam keadaan berkehendak. Adanya ia dalam keadaan hidup. Adanya ia dalam keadaan mendengar. Adanya ia dalam keadaan melihat. Adanya ia dalam keadaan ila akhirih. Contoh dia. Tu saya susah juga nak terjemah tu. Ini contoh dia lah. Ini contoh mudah, yang mudah untuk difahami. Ini nama dia sifat maknawiyah. Lalu Al-Imam As-Sanusi dalam syarah Muqaddimat, dia terangkan pula. Dia terangkan pula, wazada ba'duhum qisman khamisan. Jadi ada sebahagian ulama menambahkan bahagian yang kelima. Jadi ini terjadi perbahasan lah di kalangan ulama. Wahya sifatul af'ali. Ia dipanggil dengan sifat af'al. Sifat af'al. Maksud sifat af'al tu apa? Wahya ibaratun an ta'alluqi tanjizi lil qudrati wal iradati bil mumkinat ka khalqihi ta'ala wa raskihi wa imatatihi. Iaitu dia, sifat af'al ini, sifat-sifat perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah ibarat daripada penghubung atau keterkaitan, ta'alluq, relate to what, iaitu hubungannya yang bersifat tanjizi, iaitu bagi kudrah. Jadi bila kudrah ini Allah SWT, contoh dia sifat kudrah itu kuasa, lalu dengan kuasa ini Allah SWT menciptakan, meniadakan, kan? Jadi kita dah bahas dalam sifat, contoh dia. Maka dipanggil ta'aluk bagi sifat kudrah Allah ini, iaitu dipanggil dengan sifatul af'al. Ta'aluki tanjizi dipanggil lil kudrati bagi sifat kudrah wal iradah
bil mumkinati, dengan segala perkara yang mungkin. Probability. Mungkin. Ka khalqihi ta'ala, seperti halnya olehnya Allah mencipta. Seperti halnya razkihi, olehnya Allah memberi rezeki. Jadi contoh dia, ada orang miskin. Kan? Orang ni baru makhluk. Lalu, dia miskin, tiba-tiba dia kaya. Dia kaya ni siapa yang kayakan dia? Hakikatnya kan Allah SWT yang mengayakannya. Kerana Allah SWT bersifat dengan sifat kudrah. Dan Allah SWT bersifat dengan sifat iradah. Allah berkehendak untuk dia kaya. Dengan kudrah Allah, dia dari miskin kayalah. Kan? Ini contoh dia. Ini dipanggil sifatul af'al. InsyaAllah kita akan syarah lagi perbahasan ini setelah pertemuan ini. Ya, insya-Allah. Terima kasih doktor. Dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kalau kita nak menjadi orang yang mempunyai wawasan untuk berjaya di dunia dan di akhirat, kita perlu mengenal Allah. Dan satu cara untuk mengenal Allah ialah dengan mengenal diri kita. Dan satu cara nak mengenal diri kita ialah dengan melihat kepada proses kejadian manusia itu sendiri. Yang mana hari ini dengan ilmu sains yang ada, dengan teknologi yang ada, kita boleh bukan setakat baca, tetapi kita boleh melihat visual-visual, baik dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk video. Kita boleh lihat bagaimana proses persenyawaan berlaku. Kita boleh lihat bagaimana proses pembahagian sel berlaku. Dan kita juga boleh melihat bagaimana organ-organ yang pelbagai yang ada pada diri kita ini terbentuk. Kalau kita tidak kenal diri kita, kita tidak kenal siapa pencipta kita. Jadi apabila kita mula mengenali diri kita, kita akan ada kesedaran tentang pencipta dan kita akan ada keyakinan bahawa pencipta itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penunjuk waktu yang membuatkan Al-Jazari begitu masyhur. Hal ini disebabkan jam begitu penting dalam kehidupan umat Islam, khususnya berkaitan dengan ibadah seperti solat. Jam gajah merupakan salah satu daripadanya. Jam ini terdiri daripada jam air yang digerakkan oleh pemberat berbentuk gajah. Kepelbagaian unsur pada jam ini berada di atas bentuk gajah itu. Unsur-unsur ini direka bentuk untuk bergerak dan menghasilkan bunyi pada setiap setengah jam. Lebih menarik, jam gajah berkenaan menjadi contoh terawal yang menampilkan kepelbagaian kebudayaan melalui teknologi. Sebagai contoh, gajah mewakili kebudayaan India dan Afrika. Naga mewakili kebudayaan Cina. Burung Phoenix mewakili kebudayaan Mesir purba. Aliran air mewakili kebudayaan Greek purba dan serban mewakili tradisi masyarakat Islam. Negeri Sembilan, 102.7. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanunah, Iman Kami. Dan alhamdulillah masih bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, bincangkan tentang pembahagian sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk waktu ini bersama doktor untuk kita sambung kembali ada sifat al-af'al. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatul af'al.
iaitu kita dah sebut dia adalah ibarat daripada ta'alluq, iaitu ta'alluq bagi sifat kudrah dan iradah, sifat kuasa dan kehendak Allah SWT terhadap segala perkara mumkinat, perkara yang mungkin. Contohnya, kita ini makhluk. Kita ini mungkin ada, mungkin tak ada. Kan? Probability antara kewujudan kita dan ketidakwujudan kita ini berada pada kondisi yang sama. Dalam erti, dia tidak ada yang mengungguli satu yang lain. Olehnya kita dari tidak ada, tiba-tiba ada. Buktinya saya ada. Datuk Mona wujud kat sini. Hadirin wal hadirat ada. Ini menunjukkan bahawa Allah memilih untuk kita wujud. Allah berkehendak untuk saya dan kalian semua wujud. Dan kami, kita semua ini dari tidak ada lalu ada. Olehnya kita dari tidak ada kepada ada ini adalah dipanggil sifatul af'al, iaitu Allah SWT mencipta kita. Kan? Sifatul af'al. Warazkihi, memberi rezeki. Dari kita miskin, kita jadi kaya. Dari kaya, ada yang jadi miskin. Lalu imatatihi, yang hidup, mati. Yang mati, hidup. Tahrikihi wa taskinihi, kita diam. Kita bergerak. Kita diam. Bergerak, lepas tu kita diam. Contoh dia. Ini semua adalah sifatul af'al, iaitu sifat yang menunjukkan erti perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia ini adalah hadis lah. Hadis tu maksud dia adalah perkara yang dari tiada kepada ada. Lalu yang ini lalu disebutkan lagi. Ada yang wazada ba'duhum. Setengah ulama menambah lagi bahagian yang keenam. Dipanggil itu apa? As-sifatul jami'atu lisairi aqsamis sifat. Iaitu apa? Sifat-sifat yang mengumpulkan, maksudnya segala sifat ini dikumpulkan bagi sekalian pembahagian sifat-sifat tadi. Contohnya seperti kita kata sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Nanti orang tanya, Ustaz, sifat ketuhanan nak letak mana? Kan? Sifat kibriya wal azamati, keagungan, keluhuran, contoh dia. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita panggil as-sifatul jami'ah, sifat yang mengumpulkan seluruh sifat-sifat Allah yang menunjukkan erti dia itu adalah zat yang maha sempurna, maha agung, maha tinggi, dan sifat yang menunjukkan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat al-jami'ah. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Jadi mungkin kita terangkan pembahagian sifat sampai sini. Mungkin pada pertemuan yang akan datang, minggu depan kita akan menjelaskan sifat-sifat azali Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini ada soalan di WhatsApp konti 011-2904-004 bersama para pendengar. Ada yang bertanya, Doktor, bagaimana Doktor pula dengan sifat tangan, wajah dan istiwa? Bagaimana tu? Bismillahirrahmanirrahim. Perkara itu pertama, seperti yang telah dijelaskan juga dalam beberapa minggu yang lalu, kita membahaskan bahawa ini adalah dipanggil dengan sifat-sifat khabariyah. Dipanggil sifat-sifat khabariyah. Maksud dia apa? Terjadi khilaf di kalangan ulama menetapkan ayat-ayat mutasyabihat. Maksud dia ayat-ayat yang mana zahirnya memberi makna yang sama antara zat Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Maka dalam hal ini ulama kan terbagi kepada 3 mazhab yang kita dah jelaskan. Mazhab pertama, mereka mentakwil. Berarti mereka tidak berpendapat dengan sifat khabariyah lah. Lebih kurang macam tu. Takwil ni maksud dia takwil yang takwil yang secara spesifik. Kan? Ada ijmali, ada tafsili terperinci. Dia kata yad tu maksud dia kuasa. Yang kedua, ada yang kata tafwid, takwil secara ijmali, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey.
Yang ketiga adalah dipanggil menetapkan ismun li sifat, nama bagi sifat. Yang mana dia kata Allah SWT baginya yad. Apakah itu yad? Dia adalah sifat yang kita serahkan pada Allah SWT. Hanya dia yang maha mengetahui maknanya, maksudnya. Dan ini dikatakan sifat khabariyah lah. Kenapa khabariyah? Kerana dia hanya kata iaitu yad yang taliku bijalalihi. Jadi yad yang layak bagi Allah SWT. Wajhun, yang ini wujuhun yauma idzin. Yabqa wajhu, kan? Ayat tersebut wajhu tu yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud dia? Tidak dimaksudkan, tidak dikatakan anggota, tidak dikatakan jisim, tidak dikatakan seperti apa, tak ada semuanya. Dia hanya dia kata Allah SWT berfirman, maka dia kata bagi Allah SWT ada yad, diserahkan pada Allah SWT. Itu nama dia sifat khabariyah. Itu seperti itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ya. Terima kasih doktor. Dan ada soalan satu lagi bertanya doktor, apa yang dimaksudkan dengan ta'alluq? Okey, ta'alluq hadirin wal hadirat hafizakumullah. Yang dimaksudkan dengan ta'alluq adalah seperti ini. Kan kita sebut Allah SWT Maha Kuasa. So apa yang dikuasai? Kita kata macam tu contoh dia. It relates to what? Contoh dia Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Allah bersifat dengan sifat ilmu. Berarti ada yang diketahui. Allah SWT bersifat dengan sifat kehendak. Berarti ada yang dikehendaki. Kan? So ini how to relate. Ibarat kata minggu lepas pengajian Kharidah Bahiyah oleh Syekh Maulana Imam Syekh Imam Ali Jumaah pada minggu lepas, dia menjelaskan bahawa ta'alluq ini iaitu sebab banyak orang, ahli falsafah contohnya, ahli falsafah Mu'tazilah dan lain-lain, diorang ini confuse tentang macam mana Allah SWT ini qadim, sedia ada, kita ini makhluk hadis. How do you relate it? Macam mana kita nak kaitkan? Kaitkan. Allah SWT sifatnya qadimah, sedia ada, sedangkan makhluk ini hadisah. Macam mana? So ini yang Asy'ariyah, ulama ahli sunnah wal jamaah di kalangan ahli kalam yang menyelesaikan. Yang mana dijelaskan supaya persoalan itu tidak menjadi persoalan. Kan? Sebab manusia ni kan macam-macam, ahli falsafah pun datang. So diorang mula mempertanya, Allah Maha tahu. Allah tahu apa je? Dia kata macam tu. Allah Maha kuasa. Contoh dia. Sebab itu dia bagi contoh. Boleh ke kalau Allah boleh ke kuasa untuk dia menafikan zat dia sendiri? Ini yang disebutkan minggu lepas contoh dia. Dijawab bahawa sifat kudrah dan iradah Allah tidak terkait dengan perkara yang mustahil atau yang wajib. Mustahil ni apa? Perkara yang akal tak boleh menggambarkan perkara tersebut. Ia wujud, mustahil. Jadi ketidakwujudan Allah itu mustahil. Kan? Mustahil. Maka soalan tersebut tu dah salah. Boleh ke Allah meniadakan zatnya sendiri? Itu dah salah. Kerana kudrah dan iradat hanya berta'alluq, hanya berkait dengan perkara yang mungkinat sahaja. Perkara yang boleh wujud, akal ni boleh membayangkan perkara itu wujud, boleh membayangkan ia tidak wujud. Seperti kita, makhluk, pergerakan kita, perbuatan kita. Ini kita panggil ta'alluq. So kalau kita kata Allah berilmu, Allah ada ilmu, sifat ilmu, berarti adalah yang diketahui. Apa saja diketahui? Diketahui perkara wajibat zatnya yang esa. Diketahui mustahilat, bahawa mustahil bagi Allah ada anak. Dia ketahui perkara yang mumkinat. Dia tahu kita, dia tahu makhluk, dia tahu alam ni dan lain-lain. Ni. Jadi tidak ada yang terpisah dari ilmu Allah. Itu maksud ta'alluq, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Terima kasih doktor. Dan soalan terakhir pada waktu ini doktor bertanya, apa hukum kalau kita tidak tahu tentang sifat-sifat ini? Adakah kita jatuh kufur? Okey, mungkin soalan dia apakah hukum kita tidak tahu pembahagian-pembahagian sifat ini? Jadi jawapan dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Seperti yang telah saya jelaskan bahawa pembahagian ini adalah bagaimana ulama
theologians, ulama ahli kalam atau ahli akidah ingin menjelaskan dan protect akidah ini, menjawab syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh golongan-golongan yang ingin menyerang ahli sunnah wal jamaah, menyerang Islam itu sendiri. Maka dibahagikan ini untuk mudah kita faham, untuk kita jelaskan dan kita defend. So kalau tak tahu, tak ada masalah. Tidak ada orang kata fardu ain untuk tahu pembahagian ni. Yang kita kena tahu dan kita imani bahawa Allah SWT Maha Esa dan bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Itu yang penting. Dan kalau orang tanya, Ustaz, Allah ni Maha mendengar? Yelah, mestilah Allah Maha mendengar. Contoh dia. Jadi dia kita boleh faham kan? Jadi kita tahu, kita tak perlu nak kena hafal nafsiyah, zatiyah ke, salbiyah ke, dah lah nama bahasa Arab pun. Nak baca Quran pun tersasul, Ustaz. Tak, dia tak fardu. Kita tak kata fardu ain untuk mengetahui perkara ini. Tapi yang fardu ain itu mengetahui dan beriman Allah SWT Maha Esa yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dah cukup dah. Itu dia, insya-Allah. Okay. Ya, Alhamdulillah, jelas sekali. Terima kasih doktor. Dan untuk waktu ini doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dan kita fahami pada perkajian hari ini, bahawa ulama untuk memudahkan menjelaskan secara peringkat pertengahan akan cara kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan melindungi akidah kita daripada syubhat-syubhat yang datang daripada luar, maka mereka membahagi sifat Allah secara asasnya adalah kepada 4 bahagian, iaitu sifat tentang menerangkan zat Allah SWT, iaitu wujud, dan iaitu sifat salbiyah, sifat-sifat yang menafikan lawan bagi sifat tersebut, dan sifat ma'ani yang menerangkan tentang sifat yang wujud yang berdiri pada zat Allah SWT, dan sifat maknawiyah iaitu yang lazim bagi sifat-sifat ma'ani tadi. Dan insya-Allah dengan harapan ilmu yang kita dapatkan hari ini memberikan kita lebih kefahaman dan dijauhkan daripada segala kesesatan dan syubhat-syubhat yang membatalkan kita. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Ya, alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang kita harapkan. Setiap kali kita bersiaran bersama doktor ada kefahaman yang lebih lanjut dan lebih jelas bersama para pendengar, insya-Allah. Dan di akhir ini terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Aiman untuk pertemuan untuk petang ini. Insya-Allah doktor ada pertemuan lagi insya-Allah di minggu hadapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda tu setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kota Kinabalu 93.9. Pandemik ini boleh membawa kepada isu kesihatan mental yang serius sekiranya tidak ditangani dengan baik. Mari kenali tanda-tanda kemurungan. Berlaku perubahan sikap dan tingkah laku individu, sentiasa kelihatan sedih dan murung, hilang minat terhadap aktiviti yang biasa dilakukan, mengalami gangguan tidur dan selera makan, sukar untuk menumpukan perhatian, mengasingkan diri daripada keluarga dan rakan-rakan, bertindak agresif dan kasar terhadap diri sendiri dan orang sekeliling, serta pernah menyatakan perasaan hilang harapan atau bosan untuk hidup. Sekiranya terdapat gejala-gejala ini, individu dinasihatkan mendapatkan nasihat perubatan profesional dalam kadar yang segera bagi mengelakkan keadaan yang lebih buruk. Kita tangani bersama ya. #KitaJagaKita. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Ya Latif, 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 Ya Fattah, Ya Alim, Ya Fattah.
فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. Inspirasi, Inforia, Islami, semua